Dua kes baru 2019 novel coronavirus dilaporkan. Kes positif baru COVID-19 mencatat angka tertinggi hari ini. In China, it suffered its highest number of deaths in one day. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO mengeluarkan amaran COVID-19 tidak akan hilang. And they're not the same as they were. So the number one symptom is headache. Hanya bekas pesakit tahu betapa sakitnya menanggung virus COVID-19 dalam badan. Sakitnya bukan main-main. Sesak nafas, hilang selera dan nikmat makan. Saya memang rasa demam, sakit kepala, pening, batuk, apa semua. Hai, salam sejahtera saya ucapkan kepada anda-anda semua. Saya Robi Sentio dari Kumpulan 4. Pembentangan video kumpulan kami kali ini adalah bertajuk Kempen Pematuhan SOP ketika pandemik COVID-19. Seperti mana kita tahu, pandemik COVID-19 ini bermula di Wuhan, China pada Disember 2019. Kemudian disahkan di negara kita pada 25 Januari 2020. Akhirnya, World Health Organization WHO telah mengisytiharkan virus ini sebagai pandemik pada 11 Mac 2020. Kini, kes jangkitan yang telah direkodkan di negara kita merisaukan kita apabila mencatat ribuan kes setiap hari. Keadaan ini sudah tentu mendatangkan kesan buruk kepada negara kita. Contohnya, ramai masyarakat kita yang hilang pekerjaan. Juga, keadaan ini telah menggugat kestabilan ekonomi negara kita. Oleh itu, kita sebagai rakyat Malaysia yang prihatin haruslah patuh kepada SOP-SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan kita agar dapat mengurangkan kebarangkalian penularan COVID-19 ini berlaku di dalam negara kita. Antara objektifnya adalah memberi pengetahuan tentang bahayanya COVID-19 agar masyarakat peka dengan pandemik masa kini. Dan seterusnya adalah menerangkan cara-cara yang boleh masyarakat perhatikan dalam mencegah penularan COVID-19. Dan objektif yang terakhir adalah mengajak masyarakat untuk bersatu padu dalam bersama-sama menghentikan penularan penyakit berjangkit COVID-19 ini. Masyarakat diingatkan tidak leka mengamalkan normal baharu bagi mengekang penularan wabak coronavirus. Angka jangkitan COVID-19 kepada masyarakat semakin meningkat dari hari ke hari sehingga sampai mencecah sebanyak 9,000 jangkitan. Namun masyarakat masih lagi kurang sedar dan memandang ringan akan kes ini. Masyarakat akan sedar dan terus meningkatkan disiplin penjagaan SOP COVID-19 bagi membendung penularan jangkitan wabak ini. Bukan sahaja kerana keterpaksaan tetapi sebagai tanggungjawab seorang rakyat kepada negara. Bukan sahaja diri sendiri juga selamat, malah dapat mengurangkan risiko kepada orang yang tersayang berasa selamat seperti ahli keluarga. Lebih-lebih lagi kepada ahli keluarga yang berumur, dapat mampu memberikan risiko kematian yang tinggi sekiranya dijangkiti COVID-19 berbanding dengan orang dewasa. Salam sejahtera, nama saya Michelle Jason. Seterusnya saya akan menerangkan tentang langkah-langkah pencegahan daripada jangkiti virus COVID-19. Langkah-langkah yang pertama adalah kita hendaklah kerap mencuci tangan dengan air bersih dan sabun. Dan yang kedua, gunakan sapu tangan atau tisu untuk menutup mulut dan hidung saat bersin untuk mengelakkan daripada berjangkit. Yang ketiga, hindari daripada menyentuh mata, hidung dan mulut sebelum mencuci tangan. Dan yang terakhir adalah kita hendaklah makan makanan yang bergizi dan istirahat yang cukup untuk mengekalkan imunisasi badan kita. Sekian, terima kasih. Yang penting sekali adalah pemakaian pelitup muka dengan lengkap apabila berada di tempat awam yang sempit dan sesak. Pemakaian pelitup muka ketika berada di kawasan umum terutama di tempat yang sesak dan
tertutup memang digalakkan bagi mencegah dan mengawal penularan pandemik COVID-19. Kajian menunjukkan bahawa keupayaan pelitup muka fabrik untuk menghalang virus adalah berbeza berdasarkan jenis fabrik. Tetapi ianya adalah lebih baik daripada tidak memakai langsung pelitup muka atau memakai pelitup muka pakai buang yang kotor atau dikitar semula. Pemakaian pelitup muka fabrik disarankan sebagai penghadang yang mudah yang dapat membantu menghalang cecair pernafasan daripada bergerak atau merebak ke udara dan orang sekeliling apabila pemakai pelitup muka batuk, bersin, bercakap dan meninggikan sebelum memasuki mana-mana premis, kita mestilah mendaftar masuk aplikasi MySejahtera dulu tau. Jangan buat-buat lupa macam kawan kita ni. Hal ini dilakukan bagi mencegah penularan jangkitan COVID-19 di samping mengikuti prosedur operasi standard SOP yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan bagi memudahkan semua pihak, terutamanya pihak Kementerian Kesihatan untuk melakukan tindakan awal sekiranya berlaku jangkitan. Jangan lupa tau. Amalkan penggunaan sanitizer dan bawalah sanitizer ke mana-mana sahaja. Hal ini kerana virus COVID-19 ini merebak melalui sentuhan. Jadi, dengan mengamalkan sanitizer, kita akan dapat mengurangkan risiko jangkitan. Marilah kita bersama-sama mengamalkan penjarakan sosial jarak 1 meter bagi mengurangkan penularan COVID-19. Baiklah, melalui kempen pematuhan Standard Operating Procedure SOP ini, kami telah mempelajari dengan lebih terperinci bagaimanakah tata cara pematuhan SOP yang betul. Malah, kami juga dapat fahami dengan lebih lanjut mengapakah kerajaan amat mementingkan semua masyarakat tidak kira pangkat untuk patuh pada SOP yang ditetapkan. Hal ini tidak lain dan tidak bukan lagi bagi memastikan keselamatan rakyat terjamin. Dan dalam pada itu, bagi mengelakkan wabak COVID-19 ini terus menular. Justru itu, dengan adanya kempen ini akan dapat memberi kesedaran kepada kami akan bahayanya virus COVID-19 ini. Oleh hal yang demikian, kita hendaklah bersama-sama mengamalkan tata cara SOP yang betul semasa wabak pandemik COVID-19 ini dalam menjalani kehidupan seharian. Dan semoga akan adanya sinar bagi kita yang menjalani kehidupan seperti dahulu lagi. Hashtag kita jaga kita. Hashtag lindung diri, lindung semua. Hashtag menang bersama.